Assalamualaikum guys. Hai. So, hari ini hari Khamis, malam Jumaat. Kita akan adakan video cerita seram. So, cerita seram kita untuk kali ini ada 2 episod. Ini episod yang pertama. So, hari ini kita akan ceritakan satu cerita seram bermula daripada aku. Okay guys, mana yang okay. Tak apa, kita nakkan vibe cerita seram tu. Dah kesanting ni, dah gelap ni kan. So, cerita seram kita yang pertama, seperti mana yang korang tahu, aku dulu bekerja di Brunei. Aku ada tim sendiri. So aku ada budak bawah jagaan aku lah. 2 orang bawah aku. Tim ni kita orang biasa jalan macam dekat sini subuh pukul 6 suku 6 lebih kan. Sana subuh awal. So kita orang jalan awal biasanya dalam pukul 6.30 ke pukul 7. Cerita ni terjadi pada pukul 6.45 pagi. Kalau 6.45 pagi dekat Brunei dah terang lah, dah terang sikit lah. Kalau macam kat sini gelap lagi kan. So cerita ni berlaku, office aku ada tingkat atas aku duduk. Tingkat atas aku duduk. So tingkat bawah office, setiap kali ada kerja, budak-budak aku akan datang kejut aku dekat atas lah. So tingkat atas ada 3 bilik. Aku duduk bilik ujung sekali. Aku duduk seorang je dalam office tu, tak ada orang lain. Orang ke tu? Orang ke? So aku duduk seorang je dekat dalam rumah tu, office tu. Biasa pagi-pagi budak-budak ni akan datang kejut aku lah. Satu pagi tu, kalau tak silap aku pukul 6.45 pagi, seorang budak aku, nama dia Asri, dia team leader lah. Dia datang, aku dengar bunyi. Bilik aku biasa kunci tau, tapi dia orang ni pandai buka. Dia orang ni pandai pecah masuk bilik aku. So memang aku dah biasa dengan dia orang ni. So bila dia orang pecah masuk tu, dengarlah bunyi dia orang ni ngompel kunci tu kan. Dengarlah bunyi ompel kunci tu. So aku pun biarlah buat tidur. Sekali bila pintu terbuka, aku nampak kelibat si Asri tu masuk dengan pakai selimut color merah. Selimut tu biasa ada dekat office bawah, dekat tempat kita orang lepak. Selimut tu sebab dia orang biasa tidur dekat bawah kalau balik kerja. Kalau macam tak ada kerja kan, dia orang tidur kat bawah. So dia pakai selimut tu macam nenek kebayan, jalan menunduk. Dia macam ni, jalan menunduk pergi tandas. Aku pun tak apa, dia menghala ke tandas. Macam bilik aku katil, jalan katil, tandas. So dia menghala ke tandas. Aku pun ingat sebab dia ni biasa berak pagi-pagi. Dia berak, pot berak dia memang dalam bilik aku. Sebab bilik aku selesa. Aku ingat dia pergi tandas, so aku biarlah dia pergi tandas kan. Aku pun buat-buatlah tidur. Sekali on the way dia ke tandas tu, dalam 1 saat macam tu lah, aku terasa macam kaki aku, kan aku tinggi panjang kan, so katil tu macam tak muat. Kaki aku terlunjur keluar daripada katil tu. Aku terasa macam kaki aku dijilat, tapi panjang lidah dia. Lidah dia panjang guys. Aku buat-buat tidur, aku pun dalam kepala otak aku, apa Asli ni buat dia jilat lidah aku 2 kali. Dia jilat. Tak, dia jilat slow. Tapi terasa lidah dia panjang. Aku meremang kan. Terasa lidah dia panjang lah. Memang panjang. Kaki aku rasa basah lah. Lepas tu aku pilih,
kenapa Asri ni jilat kaki aku ni? Gila ke? Tak pernah orang nak jilat kaki. So aku pun buka mata sikit. Bila aku buka mata sikit tu, aku nampak dia daripada, aku tak nampak dia daripada kaki aku, tapi dia daripada kaki aku tu mengalir. Nampak view dia terus mengalir lah, tak nampak kaki aku. Sebab aku macam tak nak pandang bawah macam ni kan. Aku macam ni je. Nampak dia lalu depan aku dengan selimut merah tu. Lidah dia panjang. Dia pandang aku. Lepas tu dia jalan. Kalau otak dia Muka nampak? Muka nampak. Muka nampak memang muka dia, tapi cuma lidah dia panjang. Lidah dia tak panjang tau. Lidah dia panjang sampai sini lidah dia. Muka macam mana? Muka elok lah. Muka elok macam biasa. Cuma dia jalan tu Lidah je lah. Muka asli. muka asli. Muka asli. Memang asli muka dia. Muka dia memang asli. Dia jalan keluar pintu. Aku pun apa pasal bila masa pula asli lidah panjang ni kan. Aku pun tersedar. Bila aku tersedar, betul-betul tersedar, pasal time tu macam mata aku terbuka separuh kan. Bila aku betul-betul tersedar, dah hilang, pintu tertutup, berkunci. Tapi kaki aku basah. Selimut tak? Aku pakai selimut. Kan aku cakap aku panjang. Selimut tu basah tak? Tak, selimut tu tak tutup kaki aku. So kaki aku basah. Kalau otak. Bila aku tengok jam pukul 6.45, aku call diorang. Aku ingat diorang kat bawah, ingat betul ke apa kan. Aku call diorang baru bangun tidur. So maknanya asli memang tak ada kat situ. Memang tak ada dekat office tu. Office tu kosong sebenarnya. So memang masa kat office tu memang kau seorang saja. Memang aku seorang. So benda tu, so Memang benda tu lah. benda tu lah. So guys, macam mana cerita aku tadi, seram tak? So kan pas kejadian tu ada tanya asli tu ke apa-apa tak? Ada. Pagi tu memang aku cerita. Bila diorang sampai tu aku cerita terus kat diorang. Terus tak? Time tu memang aku buka surah Yasin, ayat kursi semua aku buka. Baca-baca ke buka? Apa nak aku buka. Diorang pun pelik lah masuk-masuk office. Assalamualaikum Bob. Pelik. Pahal kau ni Bob? Belum pernah kau buka ayat kursi apa semua ni? Oh ya, aku nak cerita. So aku cerita kat diorang. Diorang pun terkejut. So apa reaction diorang? Reaction diorang terkejut lah. Lepas tu diorang panggil ada seorang tim aku juga. Tim aku time tu baru masuk seorang seorang staff lah. Nama dia Abang Arif. Abang Arif ni dia macam kuat agama sikit lah. So dia pun azankan kat bilik aku. So dia ada kata ada petunjuk. Tak ada, dia tak boleh scan. Sebab yang boleh scan adik perempuan dia. Dia ajak aku pergi tapi aku tak nak. So aku tak nakkan besarkan isu ni lah. Tak nak besarkan isu aku. Biar je lah dia kacau aku. Anggap dia menyinggahkan situ lah. Anggap bila dia macam nak ajak aku main je. Budak main bully lah malam. So lepas ni cerita siapa? Ya. Mana? Ni serius rasa. Assalamualaikum. Okay guys, cerita aku tak berapa seram sangat lah. Tapi benda ni pengalaman kat diri aku sendiri. Memang depan mata sendiri. Dia taklah real, cuma bayangan lah. Okay, cerita dia sebab aku dulu form 1 sampai form 4 aku duduk kat hostel. So duduk kat hostel. Sekejap aku rasa macam ada benda lalu tadi. Oh ni, baru nak cerita ni. Ya, ada benda lalu tadi. Bayangkan korang. Tak apa, jangan teruskan. Betul ke? Teruskan. Tak apa, Okay, idea asli tadi pun lalu. jangan. So aku duduk hostel form 1 sampai form 4. Time tu form 3. Form 3 lah, time tu form 3. So masa tu kira Sabtu malam Ahad ke Sabtu malam Ahad. waktu cuti lah. Waktu cuti, so Ahad tu kan enjoy nak buat apa kan. So malam dekat hostel lah. masa tu kat hostel, masa tu memang kat dom. Panggil dom kan. Dah. Dia panggil dom kan. Dom kita orang tu taklah besar sangat. Kira besar lah juga. Ada So, berapa katil lah? 20 katil. 20 katil. Masa tu dalam pukul aku rasa tak silap aku dalam area 2.5 ke 3. So aku masa tu aku dah tidur, tapi aku tersedar sebab aku biasa kalau malam minggu tu
kita panggil malam minggu lah kan. Malam minggu tu aku akan terlambat dengan kawan-kawan ada aktiviti kita orang sembang ke apa ke. Lepas tu aku tersedar, aku bangun, aku tidur bawah. Kata kan 2 tingkat kan. Kalau hostel kan aku tidur bawah. Ada berdeka. Aku sedar-sedar tu ada member aku 2 orang yang sembang dekat ujung. Dia tak ada, kira ni dinding, ni pintu tengah-tengah sini tau. Kira 2 orang kat sebelah sini. Dia kata 2 orang tu berhadapan dengan pintu. Kata 2 orang tu berhadapan dengan pintu. Tingkat tu keliling lah. Normal lah, setiap 2 ada tingkat keliling. So 2 kat bawah tu. Tu betul orang lah, bukan yang tu. So memang 2 orang lah. Baru nak rasa seram. Tu member aku, member 2 orang. So aku macam, aku join. 2 orang Yang tu ni kau bangun tidur ke? bawa tidur lah. Dia aku tak lama tidur pun, dalam setengah jam, sejam lah. Dia jaga. So aku macam, betul ke 2 orang ni kan. Lepas pun dia tidur, tinggal bunyi kipas dia kan, sama bunyi kipas dia. Kali 2 orang ke ni kan. Aku nak pasti aku tengok. Lepas tu aku tegur 2 orang. 2 orang saut. So aku lega lah, aku macam ingat kan siapa pula ni kan. So aku pergi follow 2 orang sembang. Aku selit lah 2 orang punya sembang kan. 2 orang sembang bab family 2 orang. Dia orang sembang bab motor lah apalah sekian kan. So dalam sembang tak sembang tu, aku duduk sini, duduk kat katil. 2 orang tengah baring, seorang tengah baring, seorang lagi tengah duduk kak. So secara tak langsung, lepas aku lepak tu mungkin dalam 15 minit lepas itulah, dah sembang bawah, secara tak langsung aku dengar bunyi tapak kaki tau. Aku kaget dari bunyi tapak kaki, tak tahu dari mana. Bunyi tapak kaki macam jalan zak zak zak, macam kupu tau. Dia seret Dia seret zak zak zak, tapi taklah laju macam zak zak itu kan. So aku kaget, budak-budak luar lah kot kan, budak geng ada dom sebelah ke, diorang jalan ke apa ke. Tak pun warden. Biasanya warden malam dia ronda. Dia biasa mana-mana. So kalau warden ronda memang aku nak tidur lah, sebab tak tidur mesti kena marahan dengan diorang. And then lepas tu bunyi tu aku diam lagi. Lepas tu aku terus terpandang, aku tertoleh ke kanan tau. Kanan tu tingkap. Ada tingkap tau. Dia tingkap. Lepas tu tingkap ada 2 tau. Tingkap 2, tingkap 1. Lepas tu pintu, lepas tu tingkap lah. Okey. Aku tertoleh yang tingkap belah 2 tu. Aku tingkap belah 2 tu. Aku dah start seram. Tingkap belah 2 tu. Nampak kelibat bayangan. Benda pendek jalan. Benda pendek. So aku nampak kepala. Nampak di sini tadi angkat ni sampai kepala. Tingkap tu, kau bayangkan tingkap. Bukan tingkap jenis tingkap yang moden, tingkap yang jenis Ya, yang tarik. yang banyak-banyak step kan. Dia Tingkap tu terbuka ke tertutup? tertutup. Ketinggian tu nombor 2, tingkat nombor 2. Nombor 2 kan. Nombor 2. Lepas tu dia nampak jalan. Yang kau nampak tu bentuk orang tapi hitam. Bentuk orang, bentuk badan hat ni. Dia orang, tapi dia botak ke botak. Buta. Lepas tu dia Colour jalan dia tak nampak hitam. hitam lah, pasal bayangan hitam lah. Dia jalan. Lepas tu kan aku cakap tingkap 2. Aku nampak tingkat kedua ni. Lepas tu lepas ke tingkap yang lepas tu jalan nampak tingkap. Lepas tu pintu. Kan lepas tingkap lagi kan. Lepas pintu tu tak nampak dah. Okey. Macam lalu tiba-tiba tu. Kalau logik je, kalau orang lalu mesti tingkat kedua tu nampak juga. Betul tak? Cakap, wih, benda ni kan. Mungkin time pintu tu dia jalan straight je tu. Tak ada, koridor tu straight. Koridor tu straight. Bukannya ada benda lain, tak ada. Koridor tu straight. Yang tu pukul Pukul 2.30 ke 3 lah. tengah pagi lah. Pagi. Macam tu yang perasan abang seorang ke ataupun Seorang tak cerita dengan 2 orang pun. Lepas tu terus dalam 3 minit lepas tu, aku nak tidur dulu lah. Lepas tu terus cakap, lepak lu. Tak apalah. Aku tu pergi tidur. Lepas tu esoknya, masa tu aku form 3. Esoknya aku cari budak yang junior. Budak yang paling pendek sekali kat asrama tu, aku cari. Aku ambil dalam 2 orang, tak silap aku ambil 2 orang yang paling pendek. Budak kan. Aku ambil 2 orang, aku ukur kat tingkap. Kau suruh dia orang lalu lah. Aku suruh 2 orang kat tingkap, tinggian 2 orang. Tak ada yang paras nombor 2. Semua yang keempat, yang kelima tinggi 2 orang. pendek kan. Sebab tingkap tu tingkap tu kan. Tingkap bingkai tu kan. Ya, betul. Tinggi 2 orang, yang paling pendek nombor 4. Yang satu lagi tu 4.5. So tak ada yang nombor 2. So
So benda tu macam toyol ada. Macam toyol lah, tapi awak alam. Tu lah. Kau masa tu kau senyap ya, tak ada. Lepas tu tak ada cerita gak. orang. Tak ada cerita, tapi lepas tu kita kan dengan kawan malam kita stay enjoy lagi. Tapi mungkin tu peringatan untuk aku lah, untuk tak patut buat apa-apa bukan-bukan kat situ. So sebab tu kan tengah kan tempat dia orang, kita kena duduk boleh tapi kena berjaga-jaga lah. Tak nak tunjuk lembat sangat. Tu lah cerita aku. So, cerita yang ketiga Ni. ni Okay. aku masuk frame lebih sangat. Okay, Assalamualaikum. Dekat belakang tak apa. Okay, Assalamualaikum. Aku sebenarnya tak banyak sangat pengalaman seram ni. Asal? Okay. So, Hanin aku tak Cakap biasa tak apa. Yelah, aku tak banyak sangat pengalaman seram ni kan. Tapi adalah beberapa yang seram yang boleh buat aku ni macam takut lah kan. So benda ni berlaku kat rumah. Yang tu dekat maghrib. Selalunya dekat maghrib lah, masuk bilik kan. Bilik so tertidur. Masuk dia macam tak tahu mimpi ke sedar, tapi tak boleh gerak tau. Macam orang kata kena tindih, betul tak? Kena tindih kan. Macam memang tak boleh bergerak langsung. Nak angkat kepala apa semua tak boleh langsung. Dan tu tak buka mata lagi lah. Tapi macam memang rasa berat sangat badan kan. Nafas pun memang susah. Lepas tu terdetik macam nak buka mata kan. Tengok mata macam katil menghadap ke almari tau. Ke almari ada buka mata. Kat almari tu memang muka tak nampak, tapi rambut panjang. Nampak rambut, memang obvious gila rambut dia. Rambut panjang. Rambut saja. Kat almari. Kat almari. Tak ada nampak baju. Tak ada. Rambut saja. Memang rambut saja. Memang gelap. Kulit tu gelap. Memang gelap lah kan. So nampak bayangan dia Cahaya lah. malam tu dia. Dia petang. Dah nak maghrib. Senja lah. Waktu mata senja kan. Biasa lah sekarang. Oh, tidur dia. Macam tu baru balik lepak apa semua kan. Sekarang petang-petang kan selalu main futsal lah apalah. So balik tu dengan nak badan-badan mesti tertidur kan. Bilik gelap memang tidur tutup lampu. Itulah lepas tu dah tidur-tidur rasa berat ke badan, tak boleh bernafas apa semua. Tertik mata, nampak kat almari tu rambut sahaja. Muka memang gelap tapi nampak bentuk muka dia macam tu. Nampak tu kau boleh bergerak. Tak boleh. Tak boleh bergerak. Tak boleh, tapi macam bercakap tu boleh tau. Macam tapi memang tak boleh kuat. Macam hello macam tu, faham tak? Macam kena apa Hanin buat, Hanin baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, baca ayat kursi tu macam tak habis. Lepas tu rasa macam betul-betul sedar dia tidur. Faham tak? Betul-betul sedar dia tidur. Bila dah sedar dia tidur tu memang badan memang satu badan meremang gila, macam seriau gila. Itulah lepas tu dah bangun tidur, Ani terus keluar bilik tengok jam dah maghrib. Selalunya family kan maghrib tu ruang tamu semua kan. Ani seorang dalam bilik. Itulah. Rasa kena tindih tu lah. Tak ada lah. Tapi nasib baik benda tu kat almari lah. Itu peringatan sebab waktu kau senja kan. Waktu senja memang. Itulah orang cakap. Betul. Waktu tu kata apa, senja, waktu tu balik rumah. Waktu tu lah nak beribadat apa semua kan. Itu lah. Waktu dia keluar. Tapi tu lah yang memang susah gila nak bernafas. Nak bercakap, nak jerit pun tak boleh. Faham tak? Nampak macam kat pintu kan, bilik pintu boleh nampak orang lalu kan. Nak panggil pun memang tak boleh. Tak tahu. Tapi memang gelap kan. Rambut memang nampak tu je.
Memang serabai gila rambut dia. Dah aku ambil sebut ni. So tu je lah. Kena tindih rasanya. So kita boleh beralih Brunei pula. Okay guys, cerita ni aku masih segar kat ingatan aku sebab itulah kali pertama dan aku nak itu kali terakhir aku nak nampak benda. Time aku ingat ni dah jam 5. So time macam kau tahu tak yang kalau orang lama kan kalau tidur dengan family tidur kat ruang tamu ramai-ramai. Macam tu lah. Lepas tu aku tidur kat hadapan TV tau. Ni kat rumah ni. Kat rumah. Rumah sendiri. Rumah sendiri lah. Lepas tu dia menghadap TV. Lepas tu belah kanan tu akan nampak belah dapur tau. Belah dapur. So macam kita dulu kecil-kecil macam biasa aku akan tersedar tengah pagi tu ambil selimut. Ambil selimut kat kaki je pun kan. Sejuk kan. Ambil lepas tu aku macam budak macam nak teringin tengok benda tu. Lepas tu one day tu macam tengok kat dapur ke. Dapur tu memang gelap gila untuk lampu kan. Lepas tu pusing. Wish. Sumpah weh. Benda tu kepala dia cecah bumbung tu. Rambut dia tak nampak muka. Nasib tak nampak muka. Kau dekat dapur ke kat luar? Tak kat ruang tamu. Tengok tidur kan. Tidur kat ruang tamu. Tu kau menghadap ke dapur. Mengat ke dapur. Kau nampak lah dapur. Nampak dapur. Benda tu terbang. Boleh nampak tau. Nampak walaupun gelap. Macam ni orang cakap benda tu walaupun benda tu gelap, so kita dapat rasa perasaan lain tau. So kau macam ish, terus dia deria kan. Terus tengok dia rambut dia ke bawah terbang, kepala cecah bumbung, baju putih. Dia tu lah. Dia betul orang kata memang benda ni takkan jejak tanah. Kita gapung tu. Itu cuma sama yang Tak tahu lah. Cakap tahu. Lepas tu cukup. Weh, time Time tu kecil lagi tu. Dah jam 5. Terus ambil selimut. Tak tahu apa kan. Tak tahu apa lah. Terus ambil selimut, tutup muka kan. Cakap time kita memang tak terfikir nak baca doa apa. Mampu zikir tau. Allahu Akbar. Lepas tu try buka sikit. Benda tak nampak. Lepas tu bangun pergi kat ibu tau. Kat ibu Ibu kat bilik Ibu ke? kat ruang tamu kak. So tidur beramai kat ruang tamu kan. So ibu kat ruang tamu tapi kat belakang Unai tau. Di belakang Unai. Lepas tu time tu motor baru tau. So motor tu masuk kat rumah. So nak lapikkan motor tu kain bawah tu. Dia nampak bawah kain tu macam bentuk kepala. Waktu yang sama. Bentuk kepala. Lepas tu macam kita manusia ada sifat ingin tahu tau. Sebelum nak kejutkan ibu macam kata tu stop. Automatic tu stop. Macam aku nak buka ke tak nak? Buka ke tak nak? Kita macam mana buka benda tu lah. Kita nak tengok pastikan helmet ataupun kepala. Dia memang kan macam pernah tengkorak dengan cerita kan. Dengan kepala orang macam tu kan. Lepas tu cakap biarlah kejutkan ibu nak cakap apa-apa kan, cakap pernah nampak benda ni kan. Time dah menangis lagi babi lah. Dan kita takut kan. Nangis betul tak boleh tidur. Sebab takut kan. Tengok tak pagi lah tapi tak tahu pukul apa. Macam tu lah. Masa tengah sudah pagi kan. Lepas tu dah kejut-kejut kan. Kita nak macam tak ada tidur. Nak cuba tidur. Lepas tu esok kan dia tanya siapa yang keluarkan motor tu tau. Dia tanya kepastian apa benda yang bawah kain tu kan. Kepastian dia tanya. Lepas tu ayah kata Angah yang keluarkan motor. So dia tanya Angah, kau keluarkan motor bawah kain tu ada helmet tak? Cakap tak ada apa-apa pun dalam. Cuba bayangkan kalau aku buka kain tu. memang segar tu ingatan dia. Bentuk dia kalau boleh Walaupun dah lama masih segar. Masih segar. Kalau benda pandai lukis mana cerita kau. Benda-benda tu semua macam tu. Memang segar tu tak boleh lupa lah. So kan kalau kan
sekarang dah umur 21 kan. Ha. So masuk rumah sekarang contoh kalau seseorang kat rumah berani lagi tak? Berani lah sebab benda rumah sendiri. So dah terbiasa lah benda tu. Okay, tu je cerita aku. Okay. Okay, so korang kalau tengok benda macam mana orang kata walaupun gelap benda tu, macam korang boleh tahu tau benda tu. Walaupun gelap korang tak nampak, tapi korang rasa benda yang something yang benda dari yang kau ish tu sedap. Ada orang kata aku lah kalau benda-benda dia tak payah nak berani sangat, tak payah nak takut sangat. Tapi kita sebagai manusia kan, sebagai manusia mesti ada sifat takut tu tau. Tu dia sebenarnya. Tapi apa-apa pun kita kena depend lah diri kita apa, kena protect lah, macam kita kena ada orang kata nak tidur tu basic lah, basic Al-Fatihah 3 kul. Lepas tu ayat kursi. Tu basic lah. Guys, itu je untuk episod yang pertama. So kita akan sambung lagi cerita seram, cuma akan video akan sambung ke next week lah, untuk episod yang kedua cerita seram. Cerita seram ni aku akan buat setiap hari Khamis. So maybe akan ada banyak-banyak episod lagi lah. Maybe bukan dengan diorang saja, akan ada orang lain. So itu tak tahu lagi. So korang stay tune je. So yang mana nak subscribe boleh subscribe. Setiap hari Khamis memang akan ada cerita seram. Subscribe, like, komen. Yang mana kira macam family aku dekat Brunei tu dengar cerita ni, komen kat bawah. Alright. So kita sambung next week. Bye bye. Assalamualaikum.